أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Jadi pada pagi ini kita seperti biasa kita akan sambung, iaitu pengajian kitab Penawar Bagi Hati. Yang mana kitab kita ni kita baca pada waktu pagi, hanya untuk khusus di dalam bulan Ramadan sahaja. Kitab Penawar Bagi Hati hanya khusus di dalam bulan Ramadan. Adapun nanti di luar bulan Ramadan, insya-Allah kita akan sambung pada waktu malam. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi perbahasan kitab kita pada muka surat 12. Baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Kita dah bicara masalah apa ni? Jadi ini setengah daripada perbahasan kita, iaitu perkara perbahasan kita pada menyatakan lidah. Jadi setengah daripada perkara yang tidak ada faedah itu, tidak boleh memberi manfaat itu, ialah kita berbantah. Berbantah ni maksudnya berdebat. Tulis itu. Berbantah ni maksudnya jenis orang suka berjidal.
suka berbahas-bahas, suka berjidal, suka berbahas-bahas dengan orang, suka berdebat, dan berkata-kata dan juga berkata-kata, tapi kata tu pada barang yang tiada memberi faedah. Adapun kata-kata yang memberi faedah itu tidak ada masalah apa. Itu dituntut memberi faedah. Tapi kalau kita nak berbantah, nak berdebat dengan orang, benda yang tak ada faedah, itu ditegah. Mana dia? Seperti Nabi, seperti nak dah. Memberi faedah tu, sabda Nabi SAW. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ni tengok. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bukan ma la ya'ni, ma la yu'ni. La ya'ni, baris atas. Baris fathah. Ma la ya'nihi. Artinya, bermula setengah daripada keelokan Islam itu ialah setengah daripada keelokan Islam itu ialah seorang itu dia gini, setengah daripada keelokan Islam bagi seseorang itu ialah meninggalkan ia seorang itu akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia. Betul pada mata Ada setengah kita tu macam baris depan, yuk. Nak ni. Sebab dalam kitab Jawi kitab Jawi dia tulis macam yuk. Kitab Ajar Rayum mungkin kitab Rumi kemungkinan besar kitab Rumi. Seseorang itu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia, akan barang itu, akan perkara itu pada dunia ataupun akhirat. Jawi. Kitab saya mungkin lama kot. Hak jenis lama tu, cetakan lama tu mungkin Jawi dia dah nampak macam kedombah. Baik, tengok. Jadi setengah berkeluarga Islam bagi seorang tadi tu, kitab Rumi yuk tengok. Nak yakni. Ajar Zulina nak yakni. Setengah daripada keelokan Islam yang seseorang itu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi yang tadi memberi manfaat akan dia, akan barang itu, akan perkara itu tak memberi manfaat di mana? Pada dunia atau akhirat. Dua-dua rugi kita. Dia kata seorang tu dia meninggalkan perkara yang tak ada memberi manfaat pada dia. Di mana tu? Di dunia dan di akhirat. Habis. Itu yang panggil berbantah-bantah ataupun berkata-kata yang tidak ada faedah. Kita panggil berkata-kata tu sia-sia. Habis. Dan seperti mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu ni apa? Bukan mengadu kat orang. Mengadu-ngadu ni panggil melaga-laga kat orang. Kalau bahasa orang dulu panggil mengacum. Mengacum. Ngacum. Mengacum. Mim, nga, alif, ca, waw, mim. Mengacum. Kalau bahasa orang dulu panggil mengadu-ngadu. Kalau kita bahasa sekarang panggil melaga-laga. Batu api kita panggil. Orang kita panggil batu api. Panggil melaga-laga. Kalau bahasa dulu panggil mengacum. Mengacum
Sebab tu kitab bahasa orang dulu banyak. Bahasa Jawi satu, nombor pun berlainan dulu. Tengok kita kata Ramadan. Malam 7 lekor. Apa malam 7 lekor? Ini bahasa orang dulu. Bilangan Rasul itu sekati 24 laksa. Tengok. Bahasa orang dulu. Sekati 24,000. Sekati tu apa? 100,000. 2 laksa, 24 tu, maksudnya 24 laksa, 24,000. 20,000. Malam 7 lekor. Apa malam 7 lekor? Malam ke-27. Itu bahasa Melayu dulu. Tengok. Semua bahasa orang dulu. Tapi kita tak guna dah. Dia tak guna dah. Bukan sekati timbang tu, bukan. Sekati tu makna 100,000. Itu panggil bilangan orang dulu. Terjemahan. Kita guna pun, hari pun itu juga. Semua dah berlainan. Semua dah berlainan. Bahasa orang dulu dia pakai bahasa lain. Kamu beli, kalau orang dulu beli kereta, ni zaman dulu lah cerita. Kalau beli kereta, lagu mana beli kereta? Kamu beli kereta apa? Saya beli kereta 3 kati. 3 kati, 3 laksa. Bukan laksa makan tu. 3 kati, 3 laksa tu lain. Bahasa orang dulu, 3 kati tu 300,000. Laksa, 3 laksa, 30,000. 330,000. Contoh. 330,000 dia panggil 3 kati, 3 laksa. Satu bilangan Nabi tengok sebut dalam kitab. Dalam kitab Jawi. Dalam kitab Jawi, contoh kitab Wishl Afrah. Dia kata, bilangan Rasul itu kesemuanya sekati 2 laksa. Sekati 24 laksa. 100,000, 124,000. Begitu juga bahasa orang dulu. Dia panggil mengancum. Dia bukan bahasa Kedah, bahasa Perak. Dia bahasa orang dulu gitu. Kalau mana-mana pun gitu juga. Mana-mana dulu pun, orang dulu kita guna pun macam tu juga. Itu dia. Baik. Seperti mengancung-ngancung. Seperti mengadu-ngadu. Bagaimana? Sabda Nabi SAW. La yadkhulul jannata nammamun. Nammam ni, dia panggil orang yang melaga-lagakan. Bahasa Arab panggil namimah. Dia panggil namimah. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga akan orang yang mengadu-ngadu. Dia tak akan masuk syurga langsung ke? Muka surat 12. Muka surat 12, baris yang ke... Baris yang ke-5. 1, 3, 4. Baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 12, baris yang ke-8 daripada atas. Artinya tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Adakah orang tu tak masuk syurga langsung? Masuk syurga, tapi kena ingat, dia tak masuk syurga ni, maksudnya tidak masuk orang, tak masuk syurga tu bagi orang namimah, ini sebelum diseksa. Na'udzubillah min zalik. Apabila selepas diseksa, dia akan dimasukkan ke dalam syurga juga. Adapun sebelum diseksa, dia tidak akan masuk ke syurga. Sebelum diseksa, dia tidak akan masuk ke syurga. Melainkan selepas diazab, na'udzubillah min zalik, kemudian barulah masuk ke syurga. Itu dia. Menceritakan ini hadis ni oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni diceritakan
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Habis. Dan sungguhnya telah ittifaq ulama, telah bersepakat ulama, telah bersetuju ulama. Apa dia? Atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar. Dia panggil namimah. Namimah ni orang mengadu-ngadu. Orang melaga-lagakan orang. Lepas tu panggil mengadu. Orang mengancam. Jadi dia kata bahawa mengadu-ngadu itu dosa besar. Na'udzubillah minta jauh lah kita. Apa dia mengadu tu? Ni. Ini nak bagi takrif. Apa dia definisi bagi orang yang mengancam ni? Orang namimah ni. Bahasa Arab panggil namimah. Nun mim ya mim ta marbutah. Namimatun. Tengok. Apa takrif dia? Iaitu namimah tu. Ataupun mengancam tu. Memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah yang lain. Tulis itu. Memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah. Ini kepada setengah yang lain. Dia ambil perkataan orang, dipindahkan. Dia nukilkan balik. Dia nukilkan balik apa perkataan orang. Sebab apa tu? Sebab apa boleh memindahkan perkataan tu? Kerana tujuan membinasakan antara mereka itu. Sebab apa? Sebab dia nak merosakkan. Nak merosakkan di antara dua orang. Kerana merosakkan antara mereka itu manusia. Tu dia. Jadi tujuan itu untuk membinasakan antara mereka itu. Habis. Dan menjadikan mereka itu berkelahi. Ini berkelahi pula. Berkelahi ni apa? Bertikam lidah kita panggil. Berkelahi ni bertikam lidah. Dan menjadikan mereka itu berkelahi. Tengok. Salah satu daripada tujuan orang mengancam ni, orang namimah ni betul. Hajar Kasum. Salah satu daripada orang namimah ni, tujuan dia untuk orang bagi jadi bergaduh. Na'udzubillah. Sebab tu kita kata dosa besar. Orang namimah ni nak bagi melaga kawan sampai jadi bergaduh. Bertekak, bertikam lidah, bertekak sama sendiri. Dia suka tengok orang macam tu. Kalau ada orang perangai itu suka itu, na'udzubillah minta jauh daripada kita. Na'udzubillah minta jauh lah. Kalau kita kata orang ni betul kita ni. Kalau melabelkan ustaz itu, ini wahabi. Kerana ikut orang yang kita percaya salah ke ustaz. Melabelkan ustaz itu, ini wahabi. Dia kena tengoklah. Kalau akan datang tu cerita. Kalau memang dia perkataan dia tu memberi mudarat pada kita. Kita kata kaum yang satu kaum tu dia kata Allah Ta'ala duduk di atas arash. Contoh. Kemudian bersalahan dengan i'tikad kita. Maka boleh kita sampai kepada orang lain. Takut-takut kawan kita tu jadi rosak akhlak akidah dia. Jadi kalau kita beritahu kata kita mengadu-ngadu. Itu tak panggil mengadu-ngadu. Itu tak panggil melaga-laga tadi. Ajah apa nama? Ajah Hurul. Dia tak panggil, kita tak panggil melaga-laga tu. Ini kita cerita benda yang realiti. Kalau memberi mudarat, itu tak apa. Tapi kalau tak ada mudarat apa Islam, tak ada memberi mudarat pada kita dan sebagainya,
Tu tak boleh lah kita tak boleh kita nak melaga-lagakan, tak boleh lah. Berdosa. Suatu perdebatan ni kalau boleh jangan ambil mula-mula awal lagi. Kalau ada orang nak berdebat dengan kita, kau boleh tak usah ambil lah. Kita tinggalkan perkara-perkara debat dan sebagainya. Iaitu memindahkan perkataan. Habis tu. Habis. Adapun ni nak. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka itu. Nasihat tak apa. Nampak ni. Ajar hurul ain. Kalau memindahkan kerana nak nasihat tak apa. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka. Jadi tujuan kita nak apa? Nak buat jadi damai, nak jadi baik. Ataupun kalau kita pindahkan perkataan tu, kenapa lain teruk pagi ni? Kenapa Line penuh pula saya. Allahu Akbar. Tolong ada tak orang boleh komen? Saya punya line teruk ke macam mana? Hajar Rona, line saya okey ke? Kat ini siapa ada kat dalam? Terputus-putus. Siap. Line saya sangat sangkut. Line saya tak elok ke macam mana? Line saya okey. Wallah alam, mungkin tadi hujan kan. Siapa yang dengar suara saya clear? Line saya okey. Okey. Tak apa. Saya ingat saya punya line tak okey. Okey Ustaz. Okey. Mungkin yalah, mungkin teruk pagi ni kot. Orang sibuk kat KL ni. Orang kampung ajalah. Nilai okey. Alhamdulillah clear. Mungkin apa? Kat hati punya line tak kuat tu. Line tempat tentera punya tempat dia tempat dia dekat tu. Dekat tempat tu kan biasalah. Line tak kuat Hajar Rona pun sama juga kat Shah Alam. Baik. Terengganu clear. Baik, tengok. Jadi ada tanya soalan tadi tak tempat baca tadi. Mana tadi? Ada Haji tanya. Ustaz, sekiranya menyebut kebaikan atau perbuatan baik tidak betul tetapi sebagai pengajaran, apa hukumnya? Ni depan ada Haji Ali Nasruddin. Depan ni ada. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya pada mereka, maka wajib ia tiada masuk ia di dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Ni Haji Ali Nasruddin. Dalam ni bawah ni ada. Hukum ni tak apa, boleh. Tak ada masalah. Nampak dia kata. Itu maka wajib. Kalau benda nasihat tu maka wajib lagi. Di Shah Alam, masalah Shah Alam. Hujan kot Shah Alam. Saya Gombak, alhamdulillah cuaca okey, panas. Cuaca di Gombak, alhamdulillah. Di Selayar. Ulangat. Gombak sangkut-sangkut. Macam mana ni? Pelik juga. Tapi tak tahulah. Mungkin Allah Ta'ala beri tempat saya ni okey kot Gombak. Boleh jadi tempat saya ni okey. Tak tahulah. Allah Alam tak apalah. InsyaAllah mudah-mudahan depan ni okey baik, tengok. Jadi Haji Ali Nasruddin tadi ni tanya
Jadi ada pun benda nasihat, kita pindahkan perkataan kepada mereka tu tak ada masalah, itu wajib lagi pula dah. Wajib ia tiada masuk ia dalam mengadu-ngadu. Maksud kata wajib ia ni maksudnya wajib ia memindahkan. Wajib ia memindahkan. Perkataan tu. Kalau benda nasihat. Contoh kita kata, boleh tu. Kalau kita nak rapatkan balik hubungan dua kawan dengan mereka cerita bahawa si A selalu kata yang baik-baik tentang si B dan sebagainya. Itu tak rasa boleh. Tu boleh. Contoh tu boleh. Itu bukan melaga-lagakan. Itu memberi nasihat boleh. Ni banyak ni orang kaunseling ni. Tujuan kaunseling. Kita pun tak dapat tidak pun kita secara automatik pun macam kaunseling juga. Kita tahu dah. Kawan kita tu tak baik dengan kawan kita. Si Zaid tak baik dengan Ahmad. Kita ni sebagai orang tengah. Lepas tu kita pun kata, kita tahu dua orang tak baik dah. Kita kata, aku dengar si Ahmad tu nak minta maaf dengan kau tu. Nampak tak? Dia minta maaf. Kita bagi tahu dia. Benda baik. Lepas tu kita kasi Zaid pula. Zaid, aku dengar si Ahmad tu kata nak baik dengan kau tu. Nak ajak jumpa, nak ajak makan nasi. Dia nak ajak makan, nak belanja kau dekat kedai nasi Arab. Contoh. Dia nak ajak kau belanja makan ni. Senyap lagi. Allah. Tak apa dengar slow tak apa. Minta maaf pagi ni wallah alam saya tak pasti tapi line saya okey ni. Okey Nanti boleh dengar balik rakaman lah. Baik. Kemudian si Zaid tu, kita ni sebagai orang tengah kata, Zaid, dia kata Ahmad ni, si Ahmad ni nak belanja kau makan ni. Si Ahmad nak belanja kau makan ni. Malam ni kita buka puasa sekali ya. Bulan puasa ni kita silaturahim, kita merapatkan silaturahim. Dia kata si Ahmad nak buat, aku dengar si Ahmad nak buat baik dengan kau. Padahal si Ahmad tak ada buat baik pun. Tapi dia buat perancangan tu, nampak tak? Sebagai nasihat. Baiklah, maafkan dia lah Malam kita jumpalah kat kedai Arab. Padahal orang tengah tu lah merancang untuk makan di kedai nasi Arab. Kadang-kadang ada begitu ada setengah-setengah orang dia sanggup korbankan duit dia semata-mata nak mengeratkan silaturahim di antara manusia. Ada. Kita tak nafikan. Dia suka tengok orang gembira. Dia suka tengok kawan dia tu jadi kawan yang baik. Tak kira saudara ke, sepupu sepapat ke, adik-beradik ke. Contoh adik dengan abang bergaduh. Kita jadi orang tengah. Kita keluar duit sikit tak ada masalah. Boleh pahala kita. Keluar duit banyak tak ada masalah. Kita tanya, bang je bang. Malam ni saya nak belanja buka puasa ni. Malam Ahad ni. Minggu ni malam ni. Jom. Bagi tu adik-adik. Kita minta adik kita. Jadi kita tahu adik kita dengan abang kita tak baik. Jom hari ni. Apa tu abang nak belanja hari ni. Kat kedai Arab. Padahal kita tahu dia tak baik dia orang. Siapa belanja? Tengok adik tanya. Tak apa, saya belanja. Abang tu belanja. Lepas tu kita kata abang kita. Bang, jom malam ni kita pergi makan. Saya nak belanja. Tapi kita keluar duit, tak ada masalah. Duit untuk apa? Bukan masalah berkira tak berkira. Kita keluarkan duit tu ada sebab. Boleh pahala sebenarnya. Satu, pahala kita sedekah tu satu dah. Pahala yang kedua apa? Pahala dua, kita menghubungkan silaturahim. Dua pahala kita dapat. Kadang orang tak nampak. Kadang-kadang setengah orang tu tak nampak benda ni. Ni tak nampak kadang-kadang. Itu silaturahim. Itu penting tu. Dua pahala dapat. Tak apa lagi. Bulan Ramadan pula dah. Allah Akbar bulan Ramadan. Kita maklum bulan Ramadan apa? Kita memperbanyakkan apa? Sedekah dan sebagainya. Tiba kita adik-beradik kita. Tak apalah. Berapa sen? Makan. Paling-paling pun RM100. Makan nasi Arab. Tak sampai 400-500 tak sampai. 100 lebih. Tak apa insya-Allah nanti ujung Ramadan boleh insya-Allah haji ke zaman. Baik habis. Nak cerita kata kita boleh terkadang kita mengeluarkan
duit kita tu untuk di jalan kebajikan boleh. Kerana kita nak mendamaikan di antara merapatkan, mendamaikan di antara dua orang yang bertelagah. Boleh. Kita nak mendamaikan. Tu wajiblah dah nasihat. Habis itu tu dia. Baik, habis. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebaik tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebaik-baik anggota dan sebesar-besarnya sebesar-besar anggota. Sebaik-baik anggota. Sebaik ke sebanyak ni? Tak cerah, tak jelas kitab tu. Macam tak sedap. Sebaik. Sebanyak ke sebaik? Ajar rayu. Saya ada macam titik ca ke? Atau ya? Sebanyak. Betul. Sebanyak. Terima kasih banyak. Sebanyak tu. Tak sedap mana sebaik. Kitab Jawi selama. Sebaik tu apa sebanyak Sebab sebaik tak sedap cakap itu. Dan ketahui olehmu. Nak cerita lidah ni bahaya. Lidah ni bahaya. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya sebesar-besar anggota. Sebanyak-banyak sebesar-besar tu daripada kejahatan. Allah Akbar, na'udzubillah min zalik. Lidah ni cukup takut. Lidah ni tajam. Lebih tajam daripada pisau. Lebih tajam daripada pisau kita kata tajam tu, lidah lagi tajam lagi. Allah Akbar. Maksud lidah ni apa? Perkataan. Perkataan ni memang cukup halus. Kita bercakap. Kita bercakap tu yang kita kena takut tu. Kena lapik banyak. Ada setengah orang tu bila cakap dia suka berkias. Ada juga. Dia takut-takut kalau dia cakap benda yang soreh. Dia takut-takut bila cakap dengan jelas. Takut-takut orang terasa hati. Lepas tu ada setengah-setengah orang dia cakap tu dengan jalan berkias. Ada dengan jalan kias ada. Allah sabarlah. Lebih banyak tenggelam daripada timbul. Ya, dia masuk banyak tu bukan banyak lidah. Banyak daripada perkataan. Ini dia panggil orang belajar bahasa Arab. Bila sebut lidah dengan mana perkataan. Tulis situ. Perkataan tu yang banyak. Lidah satu je. Bukan banyak lidah. Tapi dengan sebab lidah, banyak perkataan yang kita keluar daripada lidah kita. Itu yang dia katakan. Sebesar-besar kejahatan. Allah na'udzubillah min zalik. Minta jauh. Minta jauh Allah Akbar. Maka lazimkan olehmu akan memeliharanya. Memelihara lidah. Lazim olehmu. Wajibkan di atas kamu. Tu lazim. Maka lazimkan oleh kamu. Olehmu. Maka wajiblah di atasmu. Akan memeliharanya. Memelihara lidah. Kena jaga lidah. Cukup takut. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang kita sendiri. Kita kata kat diri sendiri kita. Kadang kita cakap pun kita tak perasan. Lepas tu saya kalau sebelum saya habis pengajian kitab saya. Bila sebelum selesai. Saya tutup pengajian kitab. Saya akan minta maaf dulu. Kita tak tahu. Kerana perkataan kita tu boleh mengguris perasaan seseorang. Walhal kita tak perasan. Walhal kita nampak perkataan tu biasa. Tapi kadang boleh mengguris perasaan seseorang. Boleh Saya dulu ada kita sendiri kita pernah ditegur saya Kadang ustaz ustaz ajar tu macam ada agak kasar sikit. Tu saya pun terkejut. Yalah, kita tak perasan, nampak tak? Kita anggap perkataan tu biasa. Walaupun tak ada niat sindir. Tapi dia
mengguruskan perasaan orang. Ada juga kadang-kadang. Ini saya cakap kat diri saya, bukan kata orang. Kita kata kat diri kita, kata yelah, dia tak ya juga. Manusia ni kan dia ada banyak, manusia ni kan dia ada banyak akal. Setiap manusia tu tak sama. Tiap-tiap orang, tiap-tiap kita ni perangai tak sama. Ambillah 1000 orang kita pun, tiap-tiap seorang tu mesti tak sama. Penulisan menyebabkan orang terasa. Dah, dia tak angkat dosa. Dia macam, kita bercakap ni, cerita pasal bercakap. Penulisan tu lain. Kalau penulisan, kalau ditujukan, kalau penulisan yang dikatakan dosa tu, kalau menuju untuk menggurus hati orang, itu berdosa lah. Tapi kalau penulisan, dia tak tahu kata penulisan tu menggurus ke tak menggurus, itu tak dosa. Ya, betul. Kadang ada tulis sensitif, betul. Kita tak apa? Kita tak nafikan, betul. Yelah, dia setiap orang berbeza aja kalau zaman, betul. Tapi itulah, ala kulli hal, kita sendiri, diri kita tu, kita minta maaf lah. Sebab tu saya, di akhir kuliah saya akan minta maaf kalau ada salah, silap, terkata, menggurus, tersalah kata ke, ataupun salah bagi ilmu ke. Kadang-kadang tak perasan. Sebab tu saya perlukan teguran. Kalau ada kesalahan tu, boleh bagi komen. Kita bukan perfect. Baik. Habis itu. Sebab tu dia kata lidah ni bahaya. Maka lazimkan olehmu akan memelihara lidah. Sebab tu penulisan ni kena hati-hatilah. Penulisan ni kalau boleh kita tulis macam biasa. Tapi jangan kita kosat, kita niatkan penulisan kitab kita tu untuk kita mensindirkan orang lain, jangan. Baru cakap sindir. Sindir gitu juga, sindir. Kalau sindir sampai orang tu terasa hati, itu berdosa. Tapi kalau sindir, kita kenal kawan kita lah. Kalau kita sindir pun dia tak terasa hati dah. Bergurau. Tak ada masalah apa. Tengok sindir tu macam mana. Kadang-kadang ada setengah orang kan, kalau sindir kan dia mengajar sindir-sindir. Tapi tak apa, dia dah faham. Ustaz sindir saya ni. Contoh Contohlah saya kalau mengajar tu saya suka sebut nama orang. Haji Kawan Zaman saya sebut, Haji Rayu, Haji Rohana, apa semua saya sebut nama orang kan. Bukan nak sindir. Tapi saya sebut nama tu kadang-kadang tu yalah kita ingat kata sebab kalau selalu komen kita pun sebut nama, tak ada masalah apa. Saya tak ada niat nak sindir. Kadang orang tanya ustaz sindir saya ke ustaz? Tak. Sebab tu kalau kita kena tanya sendiri. Sebab tujuan saya apa? Tujuan saya kalau nak sindir para jemaah. Apa yang saya dapat? Kalau saya fikir balik, duit pun tak dapat. Ilmu pun saya tak dapat kalau sindir orang. Cuma saya sebut nama tu, mudah dia boleh jawab, mudahan dia boleh jawab, dia boleh ingat. Tu je saya ingat. Itu niat saya. Itu niat saya. Saya bagi tahu jemaah sekarang lah. Jadi bila saya sebut nama tu, bukan untuk sindir, bukan nak rendahkan martabat dia, tak. Tapi saya nak bagi dia tu mudah ingat, lagi faham. Dan lagi pula dia tu boleh ingat sampai bila-bila. Dan dia boleh mengajar balik. Saya niat begitu. Itu saham saya sebenarnya. Dan dia boleh sampaikan balik ilmu yang saya ajar ni pada orang lain. Keluarga dia paling kurang. Keluarga terdekat, anak, suami ke, isteri ke, ayah, ibu, sepupu ke, tak kisah. Takut orang salah faham tu ustaz asyik sebut nama saya je. Ustaz ni asyik sini saya je dah. Saya dulu gitu. Saya mengaji. Tok Guru suka sebut nama saya. Lepas tu ini terkesan kan. Tolong baca kitab Zafran. Dulu saya belajar. Saya tu kadang terfikir juga, kenapalah Tok Guru sebut nama aku ni. Aku bukan pandai sangat pun. Tak apa lagi. Sekarang saya kena marah lagi. Saya kena marah dengan Tok Guru saya. Haji Kawan Zaman, saya kena marah dengan Babeli Kadok. Saya dulu, Allah Akbar, Masya Allah, kita rasa kita malu. Tok Guru suruh baca kitab. Baca kitab baris salah. Saya baca baris salah. Kena sindir lagu mana? Baca tak kena.
Sebab apa tu? Siapa kena sindir tu? Bukan sahaja. Sebab kena sindir, sebab kesalahan saya, sebab saya tak tengok kitab balik. Habis belajar, saya tutup. Ni diri saya. Dulu saya belajar. Habis belajar, saya tutup, saya letak dekat rak. Tak pernah buka. Sampai masa belajar, buka balik. Jadi Tok Guru pun cam. Dia kata, Tok Guru kata apa? Kalau belajar lagu ni lah, dia kata, 10 tahun belajar lagu ni, ambil kitab, simpan. Belajar, lepas tu tak tengok balik, tak murojaah, tak mengulang kaji, tak revision balik. Sampai masa tutup. Tutup, habis belajar, tutup. 10 tahun dia kata, tak akan alim, dia kata. Dia kata kat saya masa tu. Saya tak terasa, saya kata apa? Saya menyengguk je ni. Saya bersedih. Bukan sedih dengan sebab kena sindiran guru. Sedih kata, kalau aku tak boleh pandai macam ni, macam mana aku nak pandai? Masa tu tersentak hati. Lepas tu, saya berdapat idea. Saya cakap kawan saya, lepas habis belajar, kita buat muzakarah. Ni waktu pelajar dululah, waktu belajar. Lepas habis kitab, Tok Guru ajar kat saya. Tok Guru cakap dengan saya, lepas habis belajar, tengok kitab. Jangan buat macam ni sebagai kita, dia nak suruh kita pandai. Dia nak suruh kita bersungguh-sungguh belajar. Sebab dia kata, yelah saya duduk dengan Babeli tu, rasa tak ada hasil. Dah 5-6 bulan buat macam tu perangai. Jadi macam tak ada adab saya dengan guru masa tu. Jadi lepas tu saya buat balik, saya belajar balik. Kemudian Tok Guru saya baca. Baca Zafran. Saya pun baca. Lepas tu dia senyap. Dia tak puji. Nampak Tok Guru bagus. Lama kelamaan. Dia senyap. Dia tak cakap. Dia tak puji anak murid. Bagus. Dia tak cakap bagus. Kalau orang kita mesti nak, Tok Guru puji aku, hebat aku ni. Tak. Nampak tak? Tok Guru dia tak bagi pun sifat. Rasa apa kalau dia puji tu takut-takut anak murid dia rasa bangga. Dia tak bagi. Dia tak puji pun anak murid dia. Dia diam. Baca Zafran. Saya pun baca. Okey. Dia tak okey lah. Okey cukup. Dia kata okey cukup. Saya berhenti lah. Dia baca. Tak pernah puji. Tak pernah puji depan saya. Tak pernah puji. Tapi, ni Allah Ta'ala bagi. Tiba-tiba, bila dah lama belajar, kita bukan nak dipuji kan. Depan Tok Guru tak pernah puji pun. Tapi Alhamdulillah, lepas tu nak cerita kata, ada kawan datang. Orang kata, Alhamdulillah lah, Babeli ada cerita, kata, kau baca buat kitab sekarang ni okey dah sekarang. Dulu baca teruk. Sekarang ni Babeli bagi tahu aku sendiri. Tapi dia tak suruh sampaikan pun. Tapi nak cerita kata, kawan saya ni, dia pergilah, dia cerita pula kat saya. Kata, Babeli ni, dia kata, kau baca kitab ni okey dah. Alhamdulillah lah. Saya bersyukur angkat tangan. Bukan rasa bangga, kita rasa bersyukur. Bersyukur sangat, Tok Guru tak puji depan kita. Tu nampak tak? Tasawuf dia tinggi. Dia tak puji depan Tok Guru. Tok Guru tak puji depan anak murid. Dia tak puji anak murid dia. Tak. Dia puji pun, orang lain tanya dia. Orang lain tanya, dia puji kata, okey sekian. Tapi tak puji depan anak murid, dia tak puji. Nampak tak Tok Guru Alhamdulillah. Kalau saya tak pandai. Saya tak boleh baca kitab. Saya tak boleh baca kitab. Kitab Arab pun saya terabur. Baca dulu. Cukup sedih saya baca dulu. Habis itu. Baik tengok. Masih ada lagi rakaman. Dulu waktu belajar tu ada rakaman, 2 rakam. Jadi adalah kita baca tak kena. Tu dia. Baik habis. Itu nak cerita. Kita ni nak cerita kata lidah ni. Lidah ni cukup bahaya. Maka lazimkan olehmu akan memelihara lidah. Maksud kata memelihara lidah, yakni memelihara akan perkataan kita. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya. Tak dapat nak tolong perkataan kita ni daripada kebinasaan, melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Habis. Kalau orang tanya kita, Ustaz, lagu mana lidah kita ni tak nak jatuh pada kebinasaan? Satu je dia kata, melainkan kita mengasingkan diri kita dengan manusia. Beruzlah. Kita beruzlah. Satu je. Ajar raya saya minta maaf, saya tak ada niat apa-apa saya cerita pasal diri kita.
Bukan kita nak, saya tak ada maksud nak tanya, nak tuju pada siapa, tak ada. Lepas tu contoh tu kita contoh pada diri kita dulu. Baik. Tengok. Jadi kita, perkataan kita nak jaga ni, lidah kita nak jaga. Tak dapat tidak kalau nak selamat daripada kebinasaan, iaitu kita mengasingkan diri dengan manusia. Itu saja. Itu saja. Ya, baik jalan je. Dan mengekalkan diam. Ni. Mengekalkan diam. Sebab itulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebut dalam hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ni perkataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang berimanlah ia pada akhirat, pada hari akhirat. Man kana yu'minu billah. Barang siapa yang beriman dengan Allah wal yaumil akhir, dan pada hari akhirat, falyakul, maka hendak katalah kamu, falyakul khairan. Kata itu sebagai perkataan yang baik. Au liyasmut, ataupun diam. Nampak tak? Kita kata baik, kita diam. Tu cukup lah. Kita cukup. Tapi ada dibenarkan. Seperti kita mengumpat. Ada yang dibenarkan, kita dah belajar sebelum ni. Ada Dan ada dibenarkan perkara yang wajib kita nasihat. Tak ada masalah. Tu dia. Ni apa pula? Oh, panjang. Saya pernah melihat tentang jika ada nombor yang saya ambil. Dan simpulan yang terasa akan tulis. Saya reply dengan perkataan manis. Saya abaikan kerana yakin dia tahu tulisan saya adalah kaitan dengannya. Saya terdahulu diberitahu oleh kawannya dan juga kawan saya. Berhati-hati dengannya. Saya tak pernah terfikir tentang penyakit ini boleh didapat oleh dia sebab kami berlandang jabatan. Akibat sikapnya, saya ditukar ke bahagian lain. Alhamdulillah, saya lebih rela bertukar bahagian dari terus berhadapan dengannya. Takut sabar menghilang, saya pejam mata tentangnya. Abaikan orang-orang negatif untuk sentiasa mempositifkan diri. Itu tak apa. Yalah. Kadang-kadang kita kena asingkan diri. Kita mengasingkan daripada orang. Kadang-kadang kita duduk satu jambatan pun gitu juga. Yalah, orang kerja pun begitu. Manusia macam-macam ada perangai. Jadi bila kadang-kadang tu lebih baik kita mengasingkan diri. Kadang-kadang setengah orang tu dia suka lebih rela daripada bekerja pangkat rendah. Ada? Ini berlaku pada kawan saya sendiri. Dia kata kalau dia naik pangkat, dia jadi manager, dia berperang dengan manager satu lagi. Ada juga, dia kata. Kemudian dia minta sendiri dipindah kepada jabatan lain, tapi pangkatnya diturunkan sedikit. Dia kata lebih rela macam tu, lagi dia happy kerja dia begitu. Walaupun gaji tak besar sangat, dia kata, tapi happy. Sebab apa? Sebab tak menghadap dengan orang yang tadi tu. Tu dia. Ada juga. Kawan saya beritahu dekat saya. Cakap bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah, begitu bagus. Daripada kita pangkat besar tapi kita bermusuhan, kata sini tak sudah, lebih baik kita pindah jabatan walaupun pangkat rendah sikit pun tak apa dah. Kadang-kadang gaji pun tak besar mana. Beza pun pangkat tu pun kadang 400-500 dan 700 tu je. Tapi ada keberkatannya walaupun tak besar mana gaji, ada keberkatannya. Kita kena ingat rezeki tu tak berkat tu ada. Banyak ada, banyak saya jumpa lah orang macam tu ada. Tu dah besoklah. Maklum Baik, tengok. Dan mengekalkan diam, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Tak apa. Kita diam tak apa, melainkan kita nak cakap boleh. Kita berhajat. Ini dipanggil hajat syar'iyah. Kita ada hajat untuk syar'iyah. Berkata-kata. Seperti belajar dan mengajar
dan memberi nasihat. Tak ada masalah apa. Belajar pun tak apa. Betul. Ya, betul Kak Lin. Apa Kak Noor Kak Lin. Baik, tengok. Seperti belajar, tak ada masalah belajar. Tengok sekarang, contoh belajar. Kita bercakap belajar, tak ada masalah. Nak tanya guru begini, tak ada masalah apa. Tengok. Dan mengajar. Saya mengajar. Saya nak mengajar tu nak cerita benda yang betul. Dan memberi nasihat. Sama-sama kita. Tu dia. Habis. Bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bersembah di sini bertanya, tulis itu. Tengok bahasa orang dulu kata bersembah. Bersembah dengan mana bertanya. Bertanya oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpesan olehmu akan daku. Maksud berpesan ni apa? Muaz bin Jabal dia minta Nabi nasihatkan dia. Dia kata apa? Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia. Allah Akbar. Tengok. Maksud mengeluarkan lidah ni, mengeluarkan perkataan. Tulis itu. Nanti ingat, Nabi keluar lidah ke? Bukan Nabi jelai lidah tu dah. Bukan Nabi keluar lidah. Bukan. Maksud Nabi mengeluarkan perkataan daripada lidah. Dia panggil isnad majazi kalau belajar ilmu sastra. Kita kata, pokok kayu kita ni, tumbuh-tumbuhan ni, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ni ialah hujan. Sebenarnya bukan hujan. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ialah Allah Ta'ala. Tapi dengan asbabnya Allah Ta'ala berikan perantaranya hujan. Kita nampak lagi Tengok. Berpesan olehmu akan daku, maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya. Ini akan perkataannya yang maha mulia. Dan bersabda, ya Nabi. Ini kinayah daripada hendak sebut. Tahan olehmu. Tahan olehmu atas engkau akan ini. Apa maksud tahan olehmu? Ini kinayah. Nak suruh kita jaga akan lidah. Ini dipanggil sindiran. Ini sindiran. Ini sindiran ilmu apa? Ilmu sastra. Tengok Nabi sindir. Tahan olehmu atas engkau akan ini. Apa tahan oleh engkau akan ini? Ini tu lidah. Itu sindiran. Itulah. Dia panggil kinayah. Yang mubalaghah. Artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini, hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Itu maksud dia. Tengok. Nabi cakap pendek lah. Sebab tu Nabi tu, innama bu'istu, Nabi tu diajarkan liuti mimal makarimal akhlak. Supaya nak menyempurnakan akhlak. Dan Nabi tu bercakap dengan jawami'il kalim. Dengan menghimpunkan perkataan-perkataan di dalam satu makna. Nabi cakap pendek je. Dia panggil kalam ijaz. Dia panggil kalam ijaz. Baik, tengok. Dalam ilmu balaghah panggil kalam ijaz. Jadi artinya lidah engkau, kata Nabi, yang seperti lidah aku ini, dia kata lidah aku, lidah engkau sama ni, hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Nabi ajar Muaz bin Jabal suruh jaga lidah, pelihara lidah kita daripada menyebut akan perkataan yang dilarang.
Baik, tengok. Dan adalah sabda Nabi, saya nak bakar ni. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya. Allah Akbar. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling benar sekali. Orang yang paling membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Abu Bakar As-Siddiq ni. Sebab dia kata As-Siddiq, orang yang paling benar. Tengok. Abu Bakar As-Siddiq dia pegang lidah dia. Berkata ia Sayyidina Abu Bakar, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Sayyidina Abu Bakar dia pegang lidah dia. Dia kata apa? Inilah, lidah ni lah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Sayyidina Abu Bakar pegang lidah dia. Allah Akbar. Punca kebinasaan tu datang daripada lidah, dia kata. Allah Akbar. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar ni dipanggil Mubashirin bil Jannah. Orang yang mendapat berita gembira yang dimasukkan ke dalam syurga. Allah Akbar. Dah dapat jaminan dah Sayyidina Abu Bakar ni. Habis. Berkata oleh syair, yang ni penyair, luka dengan sebab lembing, sembuh dengan mudah. Ni penyair. Allah Akbar. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Apa maksud dia, syair ni? Nak cerita kata lembing tu, kalau kita kena, dia bagi contoh lembing, tak kira lah pisau ke, lembing ke. Kalau kita kena luka dengan sebab benda-benda dunia ni, contoh apa? Terjatuh ke, kita luka dengan sebab kena pisau tangan kita ke, kena lembing, tombak sebagainya. Dia kata sembuh dengan mudah. Macam mana kata sembuh dengan mudah? Bubur ubat siap. Paling lama pun kalau luka pun sehari 2 hari. Paling lama seminggu lah. Tapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Apa tiada sembuh? Apa maksud tiada sembuh yang dilukakan dengan lidah? Tulis. Dobit situ. Yakni sembuh dengan mudah. Tulis situ. Sembuh dengan mudah. Tak semudah itulah. Tiada sembuh yang dilukakan lidah. Apa? Tiada mudah untuk kita sembuh yang dilukakan dengan perkataan. Kalau orang cakap, kita terasa hati. Ya Allah, nak sembuh bukan senang. Kadang berbulan-bulan, bertahun-tahun kadang-kadang. Kadang sampai tak berjumpa langsung. Duk pendam dalam hati tu. Dengan sebab? Dengan sebab lidah. Dengan sebab lidah. Oh, line saya sangkut pula dah. Line saya sangkut pula dah ni. Apa ni, Unify ni masalah apa ni? Tak tahu kenapa hari ni, mungkin hari cuti kot. Sebab line saya ni, dia asal saya pakai untuk seorang. Tapi ada, kadang-kadang kita kesian orang nak pakai sekama kan. Tak apalah, tengok. Masa kita pun nak habis dah. Masa pun dah habis dah sebenarnya. Stesen pun sampai dah. Tak apalah. Bila sampai stesen tu sedang elok lah, tak apa. Sangkut pula dah. Bila sangkut tu, kebetulan pula kita punya stesen sampai dah. Stesen kitab kita. Tempat berhenti tu sampai dah. Baik. Nanti tersambung lagi minggu depan. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan pertunjuk bagi segala anggota. Nanti insyaAllah tersambung yang tu. Tolong tanda muka surat 13. Jadi saya nak buat pengumuman sikit. Kalau masalah fidyah solat itu bukan perkara yang wajib. Ada orang mesej saya semalam, dia nak buat fidyah solat tapi hidup lagi. Fidyah solat ni untuk orang yang dah mati sahaja.
fidyah solat untuk orang yang dah mati. Adapun orang yang tak mati tak boleh fidyah solat. Dia tak ada fidyah solat. Yang hanya ada fidyah puasa sahaja. Fidyah puasa tu wajib. Adapun fidyah solat tu sunat. Sebab nak ambil mudah-mudahan kita buat fidyah solat ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan ibadat kita. Kita sebagai nak membantu sebagai fidyah solat ni. Fidyah solat ni dia tak wajib, sunat hukum dia. Sebab ada orang tanya semalam. Hukum dia sunat. Tetapi kita buat tu bagus. Sunat, afdal. Sebab apa? Kita nak membantu pada si mati. Nampak tak? Membantu si mati. Fidyah solat dan fidyah puasa. Ada pun orang yang dah hidup, ada pun orang masih hidup, tak wajib fidyah pada dia. Tak boleh fidyah. Cuma dia kena gantikan solat sahaja. Habis itu. Fidyah puasa wajib, fidyah solat tak wajib. Terlepas ke dosa solatnya ustaz, kalau fidyah solat tu oleh anak si mati. Kata setengah ulama, mudah-mudahan dia ambil tabaruk, diringankan. Benar-benar Allah Ta'ala dia ingat gini, ingat. Dia dosa tu tak terlepas. Diri dosa tu tak terlepas. Tapi kita buat tu hanya nak mudah-mudahan dia menjadi meringankan. Itu saja. Maksudnya kita nak membantu. Si mati tu pada hidup dia. Sebab dia fidyah ni kadang kita terlupa. Ada kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kita semayang, kadang sah tak sah kita tak tahu lagi. Sebab tu orang tu sebagai ihtiyat, sebagai penjagaan dia buat fidyah. Dia buat fidyah. Kadang-kadang ustaz, kalau di pondok banyak, kalau contoh gini, orang tu dia ambil daripada balik 15 tahun. Contoh dia mati umur 80 tahun. Jadi 65 tahun tu kita kata ustaz, dia ni semayang semua ustaz. Memang betul semayang. Tapi sebagai penjagaan. Takut-takut tak perasan si mati tu. Kemudian kita buat bayar fidyah untuk dia. Tak ada masalah. Ni bagi orang yang berkemampuan. Banyak mana mampu, banyak tu lah. Tak diwajib ustaz. Kalau 65 tahun banyak ustaz, puluh ribu ustaz. Bukan suruh bayar 10 ribu. Kita bagi sekadar mana yang mampu. Nanti ada tolak tarik lah saya kena buat lah. Tolak beras tu. Dia ada cara dia dalam mazhab Syafi'i kita. Habis itu. InsyaAllah tersambung lagi minggu depan. Hari Jumaat. Sabtu Ahad. Sekadar itu saja tuan-tuan. Dan perempuan, ayah-ayah di sekalian, saya minta maaf. Kalau ada salah dan silap. Ataupun terkasar bahasa pada saya. Ataupun boleh melukakan hati dan perasaan. Saya minta maaf. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Haji Ali kata, jika lama sakit yang tiada harapan pulih, boleh ke fidyah puasa untuknya? Kalau fidyah puasa, kata setengah ulama, boleh kita untuk puasakan untuk dia, boleh. Kalau tak mampu untuk fidyah, kita puasakan untuk dia, boleh. Untuk gantikan puasa untuk dia, boleh. Sunat. Ada pun orang yang sakit yang tak ada harapan langsung. Tak wajib keluar fidyah. Tak wajib. Kalau tak ada harapan nak. Contoh kata memang tak ada harapan untuk puasa. Itu tak wajib. Ada pun dia tiba-tiba tak wajib. Tiba-tiba dia sakit. Tiba ada harapan nak hidup. Itu dia kena bayar fidyah lah. Ada pun anak-anak dia nak puasakan untuk dia, boleh. Tak ada masalah. Ini kalau bagi si mati lah. Kalau dah mati, dia dah mati. Nak buat fidyah puasa ataupun kita gantikan puasa, boleh. Ataupun solat tak payah ganti, tak boleh. Menggantikan solat tak boleh. Hanya kita bayar fidyah sahaja. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan katsira.